Okey, so sekarang ni selepas kita habis buat pocket tu, kita buat collar pula. Okey, collar ni kalau saya tak akan letak interfacing dekat dalam dia. Sebab apa? Because it's a nightwear, kita nak jenis yang selesa. Okey, tapi kalau nak letak also no problem. Pastikan bila you nak letakkan interfacing yang jenis fabric, bukan jenis kertas, supaya dia jenis yang lembut. So kalau you tak nak letak, apa yang you kena buat dahulu seperti biasalah. Kat bawah sini you claimkan dulu dahulu macam ni. And then yang ini saya selalunya jahitkan kasar dahulu. Sebab apa? Saya tak nak jahitan dua kali. Yang ini bab-bab yang macam gini ni adalah terpulang kepada preference. Maknanya masing-masing punya kesukaan. Macam saya tak nak. So saya lipat ni setakat untuk di hold supaya mudah kita nak handlekan nanti selepas ni. Alright. So kita jahit kasar je. That's it. Selepas kita jahit kasar, kita dah boleh jahitkan dia punya keliling. Satukan. Okay. Jahit collar macam biasalah, macam sama juga dengan jahit cuff. Tak ada bezanya pun. So, I fast forward, alright? Okey, bila kita dah siapkan collar dan juga bahagian depan panel dan juga pocket, kita dah siapkan semua sekali. Sekarang kita sambungkan bahu. Kiri, kanan, depan dan belakang. Okey, kalau you tengok collar ni, saya dah jahit dah dan I dah gosok. And then lepas tu saya trim. Ya, saya trim sikit sini dalam 1 cm, more less dalam 1 cm. Saya pastikan saya trim dulu supaya bila saya nak jahit dekat sini nanti dia senang. Alright. And then keduanya pula saya pastikan dia punya kelebaran dekat hujung collar ni, dia punya ni sama. Kalau tak sama, you boleh samakan. That one no problem. Kadang-kadang kita make mistake jugalah kan. Samakan. Ini the reality lah. Okay. And then, bila siap tu semua sekali, you dah trimkan bahagian basi jahitan lebih dia ni. Dan pastikan you trim dekat bahagian tengah ni. Tandakan macam tu. Sebab apa? Kita pun nak tandakan dia punya bahagian tengah ni juga. Okay. Kadang-kadang bila kain lembut dia akan lari sikit walaupun you pasal potong tu you ikut betul-betul, dia akan lari, terutama bila bahagian garisan leher ni dia akan menjadi bias. So yang ini dia akan jadi tegang macam ni kan. So that one is a bit dangerous. So apa yang you boleh buat adalah you jahitkan selari dengan jahitan kasar. Itu yang saya akan buat sekarang. Dan sekiranya dia agak tegang nanti, kita boleh kendurkan semula dengan loosekan sedikit dia punya jahitan. Tetapi untuk mengelakkan daripada dia terus renggang, lebih baik kita jahitkan dulu supaya kita dapat rapatkan sirat benang. So jenis kain ini adalah yang agak lembut. Siapa dia
soft cotton tapi dia senang nak stretchable tu. Jadi saya jahitkan dulu dekat keliling garisan leher. Jadi dia taklah terlalu tegang, tak terlalu memberi, tak terlalu memberi bila kita nak cantumkan dengan collar nanti. Okey, jadi dia tak akan memberi lagi sebab kita dah buat satu jahitan kasar, jadi dia akan macam ketat sikit lah. Alright, so now you cantumkan bahagian collar, cantumkan bahagian collar. Okay, collar dengan collar ni ke sini. Alright, pastikan you pinkan dahulu. Sebenarnya nak cantumkan collar ni sama juga you jahit cuff, tak ada bezanya pun. Alright, cuma beza dia adalah dia dekat leher. Itu je. Okay, kalau you nampak macam ni dia lebih sikit ni, you trimkan sikit lah. Macam tadi saya cakap lah, pasti kita jahit tu mesti ada lebih-lebih sikit. So that one is benda-benda yang kecil-kecil macam itu, tak adalah macam masalah besar sangat. Dan jahit kat tengah, jahit kat tengah pula, pin dekat tengah, pin dekat hujung. Pin kat tengah, pin kat hujung. Okay. Yang ini Hawaii collar saya jahit sampai kat hujung tau. Dia ada banyak beberapa jenis, tapi yang ini saya rasa kalau you nak mudah, this is the best lah. Okay, saya boleh je jahit macam ni. Okay, ni Hawaiian collar. Dia ada banyak beberapa jenis, but this one is the best lah. Senang aja lah, tak payah nak susah-susah sangat. Ada satu lagi nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak jahit collar yang lain pula. Okay, lepas tu bila dah pin dekat tengah, dekat hujung, dan barulah you leraikan, maknanya sudahkan dekat bahagian dekat tengah sini. Alright, so kadang-kadang dia tak ngam, because macam saya cakap tadi itulah, yang ini collar ni you jahit, you potong mengikut era fabric, yang ini dia akan jadi bias. So bila kalau dia tak ikut, maknanya bias tu dia merenggang sangat, you tarik dulu ni, kemudian you leraikan sikit, nanti dia punya sirat benang dia akan rapat sedikit. Tapi jangan kedut-kedutkan sikit, kita bukannya nak buat kedut. Okey, kita cuma nak merapatkan sirat benang yang renggang tadi tu, itu saja. Dan bila you buat lagi, dia akan jadi sama. So kita samakanlah, you tarik benang ni yang kasar ni, lepas tu you tegangkan balik. Pastikan tiada kedut-kedut, tiada kekedutan. Ini bila dia punya garisan leher dia tu sebenarnya okey, tetapi dia memberi. Okey, jangan salah anggap pula. Alright, so you dah boleh jahit macam biasa. So nak jahit selari terus saja, lebih baik you pinkan saja dahulu, kemudian you check belah sini pula, pun dia akan jadi sama je. Sebab dia renggang sedikit, tarik benang ni. Macam saya cakap, ini pada fabric yang lembut. Okay, kalau fabric yang kasar tu dia tak jadi macam ini. Kalau kita dah ukur betul-betul tu, dia just ngam cantik je. So masalah-masalah yang macam gini ni kadang-kadang membuatkan kualiti kita jahit ni dia tak berapa cantik sangat. So jadi penerangan macam gini pun kena ada jugalah, supaya you tak boring. Menjahit ni tak susah, tapi teknik handling tu yang penting. Okay, nampak? Dia dah okay. Alright, so you dah boleh teruskan. So nak jahit dekat mana? Nak jahit dekat mana sebenarnya kita ni? Adakah nak jahit dekat bahagian collar dia ke, atas collar ke, ataupun atas badan? Okay, that is a subject yang kadang-kadang orang tak pasti sangat. Sebenarnya kita kena jahit dekat atas collar, supaya kita dapat tahu dia tak macam terlebih kelebarannya. Macam mana cara dia? Macam ni.
Okey, so bila you jahit ni, pastikan okey. Kalau you tak pasti, jelujur dulu. Kalau tak pasti, jelujur dulu. Tapi kalau you dah rasa okey, dan you boleh teruskan. Masukkan jarum mesin dekat bahagian tengah sedikit. Jangan terlalu tepi sangat. Sebab kata tepi sangat kadang-kadang dia tergelincir. Jadi kita tak dapat nak ketepatan tu kita dapat. So jadi kalaulah dia dekat tengah sedikit, you dah boleh agak buka sikit dia punya collar ni. Alright. Okay. Pastikan dia betul-betul berada di atas garisan yang you dah jahit yang pertama, yang you claim pertama tadi tu. Okey, pastikan benang. Okey, dah terlebih sudah. Okey, jadi sekarang ni bab collar ni is important. Ada orang faham, ada orang tak faham. Bila you dah siap semua sekali ni, sambil tu you pegang. I harap you nampak. Sambil tu you pegang. And then collar ni you kena lepeh-lepehkan dia. Lepeh-lepehkan dia. Tapak jahitan ini kita panggil dia pressure footer ni. Letakkan kat sini. Pastikan yang ini ni tegang. Kalau you rasa you nak tegang mana, nak pegang mana, nak ini, you pinkan. Supaya senang sikit nak handle. Okay, so at least you dah rasa lega sikit. Betul. And then pastikan yang ini. Okay, tapak ni betul-betul letak dekat atas collar. Jangan jahit collar, tetapi garisan dalam ni pastikan selari dengan tepi collar. So that is how. Perlahan-perlahan bagi sesiapa yang masih lagi baru. Pastikan dia punya ni, lebihan dia ni tak banyak. Pastikan bila you nak angkat, nak cabut jarum ke apa, pastikan jarum ada dekat dalam fabric. Lepas tu barulah tarik jarum. Okey. Jadi dia dah ikut dia punya kelebaran collar ni tadi. Okey. So you teruskan sampailah habis. Tak ada apa yang bezanya, itu sahaja. Dan macam saya tips-tips yang tadi tu you ikut je lah tips-tips yang itu tu. Nak tarik benang ke apa, selain daripada tu, bila kita jahit ni pastikan dia terletak, because dekat dalam collar ni dia tak ada interfacing, so dia agak lembik. Tapi kalau you rasa you tak confident, you letak interfacing, that is no problem. Tapi sekiranya you mengalami masalah macam ini, this is how to handle. Pelan-pelan aja. Okay. Okey, saya dah siapkan pada collar seperti mana yang you nampak tadi tu. Simple aja. Jadi ini adalah collar Hawaii. Dia ada banyak variation. You nak habiskan sampai sini ke, nak sampai dekat sini je pun boleh juga. Ada banyak cara dia. So this is the easiest way yang bagi sesiapa newbie yang nak belajar dan sudahkan. Jadi dia cantik juga. The most important thing is jadinya cantik. Itu yang paling penting sekali. Okey, bila sudah, kita akan sambungkan lengan. Okey, lengan ni you sambungkan lengan dahulu, kemudian barulah you sambungkan dekat sisi. Yang ini you dah boleh terus edging jahit tepi biasa. Tak payah nak buat front seam. Tetapi yang dekat bahu ni tadi tu saya tunjukkan front seam adalah salah satu pada teknik jahitan. Sekiranya you nak buat semua sekali pun boleh juga. Alright. So sekarang ni saya akan sambungkan lengan baju. Okey. Kita sambungkan lengan baju, kemudian sisi. Di lengan baju pula, pastikan dekat garisan tengah ni you betul tanda pinkan dekat tengah dengan tengah. Pastikan dia punya bahagian depan, belakang. Tapi baju yang baju tidur ni, bahagian depan dengan bahagian belakang, dia punya lengan dia tu lebih kurang sama. Jadi walau macam mana pun you kena pastikan bahagian depan dengan bahagian belakang. Okey. Sambungkan di tengah, di tepi dan juga di kiri kanan. Lepas tu dah senang dah. You nak jahit dekat bahagian atas badan boleh, nak jahit dekat atas lengan pun boleh. Kita tengok kepada jenis fabric. Okey, tapi yang ini saya jahit dekat atas badan baju.
pinkan dulu. Sebab apa? Supaya kita tak ada buat silap. Ada juga masanya lubang lengan ni, maknanya lengan ni lebih besar daripada badan baju. So kerana dia macam saya cakap tadi tu, dia bias. Dia bias, dia akan lebih renggang. So you akan jahit je lah. Jahit supaya dia sama. Tetapi kalaulah dia tak dia sama je macam ni, so no problem. So you don't have to jahit lah, just teruskan aja. Okey, so selepas saya dah jahit ni semua sekali, kita edging, jahit tepi, edging ni semua sekali, edging. Kita edging semua sekali ni, barulah you boleh sambungkan dekat bahagian sisi. Okey, barulah sambungkan dekat bahagian sisi. Maknanya daripada hujung lengan ni, daripada hujung lengan sampailah ke bawah badan baju. Okey. So tapi sebelum tu kena edging dulu. Okey, so sekarang ni saya dah siap pasangkan lengan dan juga saya pun dah edging bersama-sama. Maknanya macam saya tadi cakap, saya dah jahitkan daripada hujung lengan sini sampailah ke sisi badan tepi kiri dan kanan. Jadi bila semua dah siap ni, dan pastikan selepas tu you satukan collar dengan collar, bahagian front panel button pastikan you ukur bersama-sama macam ni, ya. And then pastikan dia ni betul-betul sama panjang.